Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih kerana terus menonton saluran Ambil Tahu. Dalam video kita pada kali ini, kita akan membincangkan teknik menjawab matematik kertas 2 bahagian A. Dalam video kali ini, kita akan membincangkan tajuk kecurunan dan luas di bawah graf. Sebelum itu, soalan ini boleh dimuat turun pada link yang telah disediakan pada bahagian description di bawah. Dan soalan-soalan ini diambil daripada soalan-soalan percubaan tahun 2020 dari pelbagai negeri. Mari kita lihat soalan kita yang pertama. Rajah menunjukkan graf laju masa bagi pergerakan dua zarah R dan S dalam tempoh 28 saat. Graf ABCD merupakan graf pergerakan zarah bagi R dan graf AE menunjukkan pergerakan zarah S. Kedua-dua zarah bermula dari titik yang sama melalui laluan yang sama. Soalan A, nyatakan tempoh masa dalam saat zarah R bergerak dengan laju seragam. Apabila kita lihat pada graf, kita dapati bahawa zarah R mempunyai graf yang mendatar, iaitu daripada B sehinggalah C dan juga D. Graf mendatar ini menunjukkan bahawa lajunya adalah laju seragam. Jadi, laju seragam ini bermula daripada saat ke-18 sehingga ke saat 28. Jadi, tempoh pergerakan laju seragamnya adalah 28 ditolakkan dengan 18. Jawapannya adalah 10 saat. Kita lihat soalan B. Hitung kadar perubahan laju dalam meter per saat zarah S dalam tempoh 18 saat yang pertama. Kata kunci di sini adalah kadar perubahan laju ataupun kita panggilnya sebagai pecutan. Pecutan adalah laju akhir tolak laju awal bahagi dengan masa ataupun kita mencari kecurunan graf tersebut. Jadi, kita lihat graf ini adalah graf AE dan 18 saat pertama dia akan berhenti pada kelajuan maksimumnya adalah 6 dan kelajuan permulaannya adalah 0. Jadi, laju akhirnya adalah 6 tolakkan dengan laju awalnya 0 bahagi dengan masanya yang diberi adalah 18. Jadi, kita akan dapat kadar perubahan lajunya adalah 1/3 meter per saat. Seterusnya kita lihat soalan C. Hitung nilai bagi V jika beza antara jarak yang dilalui oleh R dan S dalam tempoh 28 saat ialah 50 meter. Kata kunci di sini adalah jarak. Jadi untuk kita mencari jarak bagi graf laju masa, kita akan mencari luas di bawah graf. Jadi di sini terdapat dua graf di mana satu graf di bawah grafnya berbentuk trapezium dan satu lagi berbentuk segitiga. Jadi kita akan ambil luas trapezium tolak dengan luas segitiga, kita akan dapat 50 meter. Jadi kita akan cari luas trapezium. 1/2 didarabkan dengan hasil tambah dua sisi selari di sini adalah 28 ditambahkan dengan 10. Kemudian kita akan darabkan dengan tinggi trapezium. Tinggi ini di sini iaitu V. Ditolakkan dengan luas segitiga 1/2 didarabkan dengan tapak segitiga 28 dan didarabkan dengan tinggi. Tinggi segitiga juga merupakan V dan sama dengan 50. Kemudian kita akan menggunakan kalkulator. Jadi di sini cikgu tunjukkan, saya akan masukkan 1/2, masukkan kurungan 28 tambah dengan 10, tutup kurungan, kemudian akan didarabkan dengan V. V di sini kita akan tekan alfa dan kita akan ambil pemboleh ubah X di sini. Kemudian kita akan tolak dengan luas segitiga iaitu 1/2. Di sini cikgu masukkan kurungan untuk nak membezakan luas trapezium dan luas segitiga. Kemudian terdarabkan dengan 28 dan didarabkan dengan V. V juga di sini kita akan masukkan alfa X. Kita masukkan pemboleh ubah X di sini. Kemudian kita tutup kurungan. Kemudian untuk sama dengan kita katakan alfa, kita akan tekan calculate. Kemudian kita akan dapat 50 di sini. Dan untuk mendapatkan jawapan akhir, kita akan tekan Shift Calculate dan Shift Calculate sekali lagi. Dan jawapan di sini kita akan dapat adalah 10.
Dan kita akan dapati jawapan untuk V adalah 10 meter per saat. Dari segi pemberian markah, untuk soalan A, kita akan dapat 1 markah. Kemudian untuk soalan B, kadar perubahan laju, kita dapat 1 markah untuk jalan kerja dan 1 markah untuk jawapan akhir kita. Untuk soalan C pula, kita mencari luas di bawah graf untuk trapezium. Kemudian kita tolak dengan luas segitiga. Kita akan dapat K2 di sini, 2 markah. Dan jawapan akhir kita akan dapat 1 markah. Dan markah keseluruhan yang kita akan peroleh adalah 6 markah. Seterusnya kita lihat soalan yang bernombor 2. Rajah menunjukkan graf laju masa bagi sebuah basikal dalam tempoh 45 saat. Laju seragam basikal itu adalah 15 saat. Pertama adalah 10 meter per saat. A. Lengkapkan graf pada rajah untuk menunjukkan pergerakan basikal dengan laju seragam. Pada soalan, laju seragamnya adalah 10 meter per saat dalam tempoh 15 saat pertama. Jadi di sini, daripada masa 0 sehingga ke masa ke-15, graf kita adalah graf mendatar. Jadi pada ruang jawapan, kita akan terus melukis garis mendatar di sini, yang menunjukkan ia adalah laju seragam. Dan kita akan label di sini sebagai 10. Seterusnya kita lihat soalan B. Hitungkan jarak yang dilalui oleh basikal itu sebelum mencapai laju maksimum. Jadi sebelum mencapai laju maksimum adalah pada kelajuan 20 meter per saat, iaitu pada saat ke-35. Jadi untuk kita mencari jarak, kita akan cari luas di bawah graf. Di sini kita ada 2 bentuk luas di bawah graf. Jadi kita boleh asingkan sebagai A dan juga B. A adalah segi 4 dan B adalah trapezium. Jadi kita akan cari luas segi 4 dan juga trapezium. Di luas segi 4 adalah panjang darab lebar 10 didarabkan dengan 15 tambahkan dengan luas trapezium 1/2 darabkan dengan hasil tambah 2 sisi selari. Sisi selarinya di sini adalah 10 dan juga satu lagi adalah 20. 10 tambah 20 dan didarabkan dengan tingginya 15 sehingga 35, iaitu 20. Dan kita akan dapat jawapannya adalah 450 meter. Seterusnya kita lihat soalan 2 Roman. Laju purata dalam meter per saat bagi keseluruhan perjalanan basikal itu. Kata kuncinya di sini adalah laju purata laju. Laju adalah jarak bahagi dengan masa. Apabila dikatakan purata, bermaksud keseluruhan jarak dibahagikan dengan keseluruhan masa. Di sini kita dapati bahawa keseluruhan masanya adalah 45 saat. Dan keseluruhan jaraknya adalah A tambah B. Dan kemudian kita akan tambah satu lagi, segi 3 di bahagian kanan ini, iaitu kita labelkannya sebagai C. Iaitu kita ambil 450 meter ditambahkan dengan luas segi 3C, iaitu 1/2 didarabkan dengan tapaknya 10 dan darab dengan tingginya 20. Kemudian kita bahagikan dengan keseluruhan masa, iaitu 45 saat. Dan kita akan dapati bahawa laju puratanya adalah 12.22 meter per saat. Dari segi pembahagian markah di sini, untuk soalan A, kita akan dapat 1 markah. Untuk soalan B, 1 Roman, kita akan dapat markah jalan kira dan markah jawapan akhir, iaitu 1 markah, 1 markah. Untuk soalan B, 2 Roman, kita akan dapat, kita buat hasil tambah A, B dan C di sini. Kita akan dapat 1 markah, 1 markah dan jawapan akhirnya 1 markah. Dan keseluruhan markah yang kita akan dapat adalah sebanyak 6 markah. Seterusnya kita lihat soalan bernombor 3. Rajah menunjukkan graf laju masa bagi pergerakan suatu zarah dalam T saat. A. Nyatakan laju seragam dalam meter per saat zarah itu. Di sini, kata kuncinya adalah laju seragam. Jadi, laju seragam adalah graf dalam keadaan mendatar. Keadaan mendatarnya di sini. Itu bermula daripada
masa 6 saat sehingga ke T saat. Dan laju seragamnya adalah 28. Jadi jawapan kita adalah 28 meter per saat. Seterusnya terlihat soalan B. Hitung kadar perubahan laju dalam meter per saat zarah itu dalam 6 saat yang pertama. Kata kuncinya di sini adalah kadar perubahan laju ataupun pecutan. Kita mencari kecurunan graf, itu M. Di mana kecurunannya kita boleh nyatakan sebagai laju akhir tolak laju awal bahagi dengan masa. Jadi di sini laju akhirnya di sini adalah 28 dan laju awalnya di sini adalah 18. Jadi 28 tolak 18 bahagi dengan masa adalah 6 saat. Itu kita akan dapat 5/3 meter per saat per saat. Seterusnya, kita lihat soalan C. Jumlah jarak yang dilalui dalam T saat ialah 278 meter. Hitung nilai T. Kata kunci di sini adalah jarak. Jarak adalah luas di bawah graf. Jadi kita lihat graf. Kita boleh bahagikan graf ini kepada dua bahagian iaitu A dan B. Di mana A adalah trapezium dan B adalah segi empat tepat. Jadi luas A tambah B kita akan dapat di sini adalah 278 meter. Jadi kita akan menggunakan rumus luas. Jadi kita akan cari luas untuk trapezium 1/2 didarabkan dengan hasil tambah dua sisi selarinya di sini iaitu 18. Di sini 18 dan di sini 28. Dan didarabkan dengan tingginya di sini adalah 6. Tambah dengan luas B iaitu luas segi empat tepat. 28 tingginya dan terdarabkan dengan lebarnya di sini adalah T tolak 6 sama dengan 278. Dan kita akan tekan kalkulator dan jawapannya kita akan dapat T sama dengan 11. Dari segi pemberian markah, kita lihat untuk soalan A kita akan dapat 1 markah. Kemudian untuk soalan B akan dapat 2 markah, iaitu markah jalan kerja dan juga jawapan akhir kita. Untuk soalan C, langkah pengiraan kita mencari luas trapezium dan juga mencari luas segi empat tepat yang kita samakan dengan 278, kita akan dapat 2 markah dan jawapan akhir kita akan dapat 1 markah. Dan markah keseluruhan yang kita akan dapat adalah 6 markah. Seterusnya, soalan nombor 4. Rajah menunjukkan graf laju masa bagi sebuah lori dalam tempoh 20 saat. Nyatakan laju seragam dalam meter per saat lori tersebut. Sekali lagi, kita lihat kata kuncinya di sini adalah laju seragam. Jadi, laju seragam adalah graf yang mendatar. Di sini, graf mendatar adalah dalam tempoh 5 sehingga ke T saat. Dan laju seragamnya adalah 16. Jadi, kita terus tulis 16 meter per saat. Soalan B. Hitung kadar perubahan laju dalam meter per saat dalam 5 saat yang pertama. Kata kunci di sini adalah kadar perubahan laju ataupun pecutan dalam 5 saat pertama. Pecutan adalah laju akhir tolak laju awal bahagi dengan masa. Iaitu dalam tempoh 5 saat pertama bermula dari 0, lajunya adalah 7 dan akhirnya 5 saat dan lajunya adalah 16. Jadi, laju akhir 16, laju awalnya adalah 7. Jadi, laju akhir tolak laju awal bahagi dengan masa 5. Dan kita akan dapat jawapannya adalah 9/5. Seterusnya kita lihat soalan C. Hitung nilai T jika jarak yang dilalui dalam 15 saat terakhir ialah 150 meter. Kata kunci di sini adalah jarak. Jarak adalah luas di bawah graf. Dalam tempoh 15 saat yang terakhir. Boleh kita lihat pada graf, kita dapati bahawa 15 saat yang terakhir adalah bermula dari 5 sehingga 20. Jadi di sini kita
boleh bahagikan luas di bawah graf kita kepada dua, iaitu A dan B, iaitu luas segi 4 tepat dan juga luas segi 3. Ataupun kita boleh terus menggunakan luas trapezium. Jadi kita akan buat satu sahaja, iaitu luas trapezium. Mana-mana pun boleh. Jadi di sini kita akan gunakan luas trapezium, iaitu luasnya adalah 160. Jadi kita akan ambil luas trapezium 1/2 didarabkan dengan hasil tambah dua sisi selari, iaitu sisi selarinya adalah 15 dan ditambahkan dengan di atas ni kita akan ambil T tolak dengan 5. T tolak 5. Dan kita darabkan dengan tinggi di sini adalah 16 dan kita akan samakan dengan 160. Kemudian kita akan gunakan kalkulator. Kita akan dapat nilai T sama dengan 10. Dari segi pemberi markah di sini kita lihat soalan A kita akan dapat 1 markah. Dan untuk soalan B, langkah pengiraan dan juga jawapan akhir kita dapat 1 markah, 1 markah. Dan seterusnya untuk soalan C, kita menggunakan luas trapezium, kita samakan dengan 160, kita dapat 1 markah, 1 markah. Dan jawapan akhir kita akan dapat 1 markah. Maka keseluruhan yang kita akan dapat adalah 6 markah. Seterusnya kita lihat soalan bernombor 5. Syahmi dan Haris masing-masing memandu kereta dari bandar P ke bandar Q mengikut lebuh raya yang sama. Rajah 1 menunjukkan graf jarak masa bagi perjalanan Syahmi. Manakala rajah 2 menunjukkan graf laju masa bagi pergerakan Haris. A. Nyatakan tempoh masa dalam minit kereta Syahmi berhenti. Baiklah, di sini kita lihat grafnya adalah untuk Syahmi graf jarak lawan masa, manakala untuk graf Haris adalah graf laju melawan masa. Kita tengok graf Syahmi, untuk soalan A, kata kuncinya di sini adalah kereta Syahmi berhenti. Apabila berhenti bermaksud jaraknya tidak berubah. Jadi grafnya akan berbentuk mendatar. Jadi kita lihat graf mendatarnya adalah di sini. Dan tempoh masa berhentinya bermula daripada minit ke 50 sehingga ke minit ke 80. Jadi tempoh kereta Syahmi berhenti adalah 80 tolak 50. Dan kita akan dapat 30 minit. Soalan B. Diberi Syahmi memandu keretanya dengan laju 82.5 km per jam dalam tempoh 80 minit terakhir. Hitung nilai D. Okay, sekali lagi kita lihat pada rajah yang pertama, iaitu graf Syahmi, iaitu graf jarak melawan masa. Kata kunci di sini adalah laju. Laju di sini adalah jarak bahagi masa, kemudian tempoh 80 minit yang terakhir. Tempoh 80 minit terakhir adalah bermula dari minit ke 80 sehinggalah minit ke 160. Di mana masa 160 jaraknya adalah 180 km. Jadi berapakah jarak pada D di sini? Jadi kita lihat diberi bahawa laju adalah jarak per masa. Ini di sini lajunya adalah 82.5. Kemudian kita akan sama dengan jarak. Jaraknya adalah 180 ditolakkan dengan jarak D yang tidak diketahui dan kita akan bahagikan dengan masa. Masanya adalah 80. Tapi dalam soalan menyatakan laju dalam kilometer per jam. Jadi kita akan tukarkan 80 minit ini kepada jam dengan kita membahagikan 80 ini dengan 60. Jadi di sini kita akan tekan kalkulator dan kita akan dapat nilai D-nya di sini adalah 70 km. Seterusnya kita lihat soalan C. Hitung nilai T. Kita akan tengok pada rajah yang kedua, iaitu graf Haris, iaitu graf laju melawan masa. Dalam soalan ada menyatakan bahawa Syahmi dan Haris ini memandu daripada P dan Q. Ini bermaksud mereka melalui jalan yang sama dan jarak mereka juga adalah sama.
Jadi kita lihat pada raja pertama, jarak Syahmi adalah 180. Jadi dalam masa yang sama, jarak Haris juga adalah 180 km. Jadi di sini kita akan mencari luas di bawah graf. Dan luas bawah graf ini adalah berbentuk trapezium. Jadi luas trapezium ini adalah 180. Jadi kita akan gunakan rumus trapezium 1/2 didarabkan dengan hasil tambah dua sisi selari. Jadi sisi selari yang pertama di sini adalah 2,5 jam, iaitu 2,5. Dan kita tambah dengan sisi selari di atas ini. Jadi panjang ini adalah T tolakkan dengan 0,3. T tolak 0,3. Kemudian kita darabkan dengan tinggi trapezium. Tinggi trapezium adalah 90. Dan kita akan samakan dengan 180. Dan kita akan tekan kalkulator. Kita akan dapati bahawa nilai T-nya di sini adalah 1,8 jam. Dari segi pemberian markah, soalan A kita dapat 1 markah. Untuk soalan B, kita akan dapat markah jalan kerja 1 markah dan markah jawapan akhir kita 1 markah. Untuk soalan C, kita mencari luas trapezium, kita samakan dengan 180, kita dapat 2 markah dan jawapan akhir kita dapat 1 markah. Dan markah keseluruhan yang kita akan dapat di sini adalah sebanyak 6 markah. Kita lihat soalan yang bernombor 6. Rajah menunjukkan graf jarak masa bagi perjalanan sebuah lori dan sebuah bas. Graf PQ menunjukkan perjalanan bagi lori itu dari bandar X ke bandar Y. Ini lori. Dan graf ABCD mewakili perjalanan bas dari bandar Y ke bandar X. Ini bas. Kedua-dua kenderaan itu bermula pada jam 9.30 pagi dan melalui jalan yang sama. Soalan A. Pukul berapakah bas itu menyambung perjalanannya ke bandar X selepas berehat selama 40 minit? Jadi kata kunci di sini adalah berhenti selama 40 minit. Jadi kita lihat pada graf bas iaitu ABCD. Jadi bas itu berhenti pada graf BC iaitu dalam keadaan grafnya mendatar. Jadi bas itu berhenti pada minit ke-60 sehingga ke minit 100. Pukul berapakah bas itu menyambung perjalanannya? Maksud, bas itu bergerak pada pukul 9.30, kemudian dia berehat 40 minit, iaitu bersamaan dengan 100 minit. Jadi di sini kita akan tambahkan dengan 100 minit. Jadi untuk menjawab soalan ini, kita boleh menggunakan kalkulator. Bagaimana untuk menggunakan kalkulator? Kita akan tekan 9, kita akan tekan darjah, kemudian kita akan tekan 30 dan tekan sekali darjah. Kemudian kita akan tambah, kita tekan 0 darjah dan 100 darjah lagi. Kemudian di sini kita akan dapati jawapannya adalah pada pukul 11.10 pagi. Okay. Untuk langkah pengiraan, kita hanya tulis pada yang atas ini saja. Ini adalah bagaimana kita menggunakan kalkulator. Ini adalah kalkulator. Seterusnya kita lihat soalan B. Kedua-dua kenderaan itu bertemu selepas bergerak selama T minit. Nyatakan nilai T. Kenderaan itu bertemu adalah pada keadaan di mana kedua-dua graf itu saling bersilang. Kita lihat di sini. Graf itu bersilang pada kawasan ini. Itu pada minit ke-50. Jadi, berapakah nilai T? Jadi, T adalah bernilai 50 minit. Soalan B2 Roman. Pukul berapakah kenderaan tersebut bertemu? Jadi, mereka berlepas pada pukul 9.30 minit. Kemudian, mereka bertemu pada 50 minit berikutnya. Jadi, kita akan tambah dengan 50 minit. Di sini. Jadi, kita akan tekan kalkulator sama seperti soalan A semula tadi. Ini cikgu tunjuk langkah penggunaan kalkulator. Kita akan tekan 9 darjah, 30 darjah. Tambah 0 darjah, 50 darjah.
Dan kita akan dapati nilainya adalah pada pukul 10.20 pagi. Seterusnya kita lihat soalan C. Hitung purata laju dalam kilometer per jam bas itu bagi keseluruhan perjalanan. Lihat graf bas. Bas bergerak daripada bandar Y ke bandar X di mana jaraknya adalah 100 km dan mengambil masa daripada 0 sehinggalah yang terakhirnya adalah 160 minit. Jadi purata laju kita ambil keseluruhan jarak dibahagikan dengan keseluruhan masa. Dan jaraknya adalah 100 km terbahagikan dengan masanya adalah 160. Kemudian kita akan tukarkan ke minit ini kepada jam yang kita bahagikan dengan 60. Dan kita akan dapati purata kelajuannya adalah 37.5 km per jam. Dalam dari segi pemberian markah di sini, kita lihat soalan A, kita akan dapat 1 markah. Untuk soalan B, kita akan dapat juga 1 markah. Dan untuk soalan B2 Roman, kita akan dapat markah jalan kira dan markah jawapan akhirnya. Kita akan dapat 1 markah, 1 markah. Dan untuk soalan C, jalan kira 1 markah dan jawapan akhirnya 1 markah. Dan keseluruhan markah yang kita dapat di sini adalah sebanyak 6 markah. Seterusnya kita lihat soalan yang bernombor 7. Raja menunjukkan graf laju masa bagi perjalanan sebuah bas dari Seremban ke Kuala Pilah. A. Nyatakan tempoh masa dalam minit bas itu bergerak dengan laju seragam. Kata kunci di sini adalah laju seragam. Laju seragam adalah dalam keadaan grafnya mendatar. Itu di sini yang bermula pada minit ke-18 sehingga ke minit ke-42. Jadi tempoh masanya adalah 42 tolak dengan 18. Kita dapat 24 minit. Soalan B. Hitung kadar perubahan laju dalam kilometer per jam dalam tempoh 18 minit pertama. Kata kunci di sini adalah kadar perubahan laju ataupun pecutan 18 minit pertama, iaitu bermula daripada masa 0 sehinggalah masa ke-18. Kadar perubahan laju adalah kecurunan graf, iaitu laju akhir 60 tolak dengan laju awal 0 dan dibahagikan dengan masa dalam unit jam, iaitu 60 laju akhir tolak laju awal 0 bahagi dengan masa, iaitu masanya adalah 18 minit dan dibahagikan dengan 60, kita tukar kepada unit jam. Dan di sini kita akan dapati jawapannya adalah 200 km per jam. Itu pecutannya adalah sehingga 200 km per jam. Agak mustahil di situ, tapi itulah jawapannya. Soalan C. Hitung nilai V jika jumlah jarak yang dilalui dalam tempoh 54 minit ialah 46.5 km. Di sini kata kuncinya di sini adalah jumlah jarak ataupun jarak. Jadi untuk mencari jarak bagi graf laju melawan masa, kita akan mencari luas di bawah graf. Jadi di sini terlihat luas di bawah grafnya kita akan bahagikan kepada 3, iaitu graf pada A segi 3, B segi 4 dan juga C trapezium. Jadi di sini kita ada 3 luas. Jadi kita akan tambah, iaitu A tambah B tambah C, kita akan dapat 46.5. Jadi kita akan cari luas segitiga yang di sini. 1/2 didarabkan dengan tingginya adalah 60. Darabkan dengan tapaknya di sini adalah 18. 18 dalam unit minit. Kita akan tukar kepada unit kilometer kerana jarak di sini dinyatakan dalam unit kilometer, iaitu 18/60. Dan kita tambah dengan luas B segi 4, panjang darab lebar 60 darab 24/60. Mana kita akan tukar minit kepada jam. Dan kita akan tambah dengan C 1/2 darab hasil tambah 2 sisi selari di sini adalah 60 tambah dengan V. Dan terdarabkan dengan tingginya
adalah 12/60. Dan kita akan samakan dengan 46.5. Ini adalah jalan kira kita. Kemudian untuk kita dapatkan jawapan, kita akan tekan kalkulator. Dan kita dapat jawapannya V sama dengan 75. Dari segi pemberian markah di sini, untuk soalan A, kita akan dapat 1 markah. Untuk soalan B, jalan kira dan juga jawapan akhir, kita akan dapat 1 markah dan 1 markah. Dan untuk soalan C, kita akan dapat jalan kiranya akan dapat 1 markah dan jawapan akhirnya 1 markah. Dan markah keseluruhan di sini adalah sebanyak 5 markah. Seterusnya, kita lihat soalan bernombor 8. Raja menunjukkan graf jarak masa bagi sebuah kereta dan sebuah teksi. Graf OPRT mewakili pergerakan kereta, iaitu graf merah ini adalah kereta. Dan graf OST mewakili perjalanan teksi. Kedua-dua kenderaan itu bertolak dari bandar M ke bandar N pada masa yang sama dan melalui jalan yang sama. Soalan A. Nyatakan tempoh masa dalam jam kereta itu dalam keadaan pegun. Jadi kata kunci di sini adalah pegun. Pegun ini bermaksud kereta itu berhenti. Itu bila berhenti bermaksud grafnya adalah mendatar. Graf mendatar adalah pada kedudukan P sehingga ke R, iaitu daripada masa 0.3 sehingga 0.8 jam. Jadi jumlah tempohnya adalah 0.8 tolak 0.3 sama dengan 0.5 jam. Seterusnya soalan B. Hitung laju purata dalam kilometer per jam kereta itu dalam tempoh 1.5 jam. Kata kunci di sini adalah laju purata ataupun laju. Laju adalah jumlah jarak bahagi dengan masa. Jadi kita lihat graf kereta, jumlah jaraknya adalah 90 dan jumlah masa keseluruhannya adalah 1.5 jam. Jadi kita akan ambil jaraknya 90 per dengan masa 1.5 jam. Dan kita dapati jawapannya adalah 60 km per jam. Seterusnya kita lihat soalan C. Kira perbezaan masa tiba di bandar N antara kedua-dua kenderaan selepas bergerak sejauh 30 km dari bandar M. Jadi kita lihat iaitu tempoh perbezaan masa. Kita lihat untuk kereta terlebih dahulu. Kereta adalah daripada masa 1.5 sehingga 0.8, iaitu 1.5 ditolakkan dengan 0.8, kita akan dapat 0.7 jam. Ini masa untuk kereta. Kemudian masa untuk teksi, kita ambil 1.5 ditolakkan dengan 1.0 jam dan 0.5 jam. Jadi perbezaan masa antara kereta dan teksi adalah 0.7 tolakkan dengan 0.5, iaitu 0.2 jam. Dari segi pemberian markah di sini, kita lihat untuk soalan A, kita akan dapat 1 markah. Untuk soalan B, jalan kerja dan juga jawapan akhir, kita dapat 1 markah, 1 markah. Dan untuk soalan C, kita mencari beza masa antara kereta dan juga teksi tersebut. Masing-masing kita akan dapat 1 markah. Kemudian kita meneruskan operasi tolak, 1 markah, dan jawapan akhir kita dapat 1 lagi markah. Maka keseluruhan kita dapat adalah sebanyak 6 markah. Seterusnya kita lihat soalan nombor 9. Dalam rajah, graf JKL adalah graf bagi kereta P yang bergerak dari bandar A ke bandar B. Ini adalah kereta P. Dan graf MKN adalah graf jarak masa bagi kereta Q dari bandar B ke bandar A. Soalan A. Berapakah jarak dalam kilometer
dari bandar B ke tempat kereta P dan kereta Q bertemu. Jadi kata kunci di sini adalah jarak. Kemudian jarak itu disukat dari mana? Iaitu kita akan sukat dari bandar B. Akan bermula di sini. Sini mula. Ke tempat kereta P dan Q bertemu. Pertemuan P dan Q adalah pada persilangan graf. Iaitu di sini. Di sini adalah bertemu. Jadi jaraknya adalah kita akan ambil 350 tolak dengan 172. Jawapannya adalah 178 km. Selanjutnya lihat soalan B. Hitung purata laju dalam kilometer per jam kereta P dari bandar A ke bandar B. Sini kata kuncinya adalah purata laju. Itu dan juga kereta P. Kita ambil graf JKL dari bandar A ke bandar B. Jadi purata laju adalah jumlah keseluruhan jarak bahagi dengan keseluruhan masa. Jadi jumlah jaraknya adalah 350 dan dibahagikan dengan masanya di sini adalah 7 jam. Dan dapat jawapannya adalah 50 km per jam. Seterusnya kita lihat soalan C. Cari nilai T jika laju kereta Q dalam T jam pertama ialah 86 km per jam. Jadi kita akan ambil graf MKN di sini. Jadi jarak yang dilalui oleh kenderaan Q bermula dari bandar B sehingga ke titik pertemuan di sini iaitu pada masa T adalah 178 iaitu jawapan pada A sebentar tadi. Jadi jumlah jaraknya adalah 178 dan masanya di sini adalah T. Dan lajunya adalah 86. Jadi kita akan dapat nilai T di sini adalah sama dengan 2.07 jam. Dari segi pemberian markah di sini, kita lihat soalan A, kita akan dapat 1 markah. Soalan B, jalan kira dan juga jawapan akhir, 1 markah. Kemudian untuk soalan C, angka pengiraan dan juga jawapan akhir 1 markah, 1 markah. Dan markah keseluruhan yang kita dapat di sini adalah sebanyak 5 markah. Seterusnya kita ke soalan yang terakhir, itu soalan bernombor 10. Pelajar menunjukkan graf laju masa bagi sebuah bas dan sebuah kereta yang bergerak dari M ke N. Graf lurus OP mewakili pergerakan bas dan graf QRS mewakili pergerakan kereta itu. Ini kereta. Kedua-dua kenderaan itu memulakan perjalanan mereka pada masa yang sama dan melalui laluan yang sama. Soalan A, kereta itu bergerak dengan laju seragam 60 km per jam dalam tempoh tertentu. Nyatakan nilai V. Kita lihat graf kereta iaitu QR dan S, di mana QR merupakan laju seragam kerana grafnya adalah graf mendatar. Di sini dinyatakan laju seragamnya adalah 60 km per jam. Jadi nilai V di sini adalah bernilai 60. Jadi jawapan kita yang pertama adalah 60. Lihat soalan seterusnya, soalan B. Kadar perubahan laju dalam kilometer per jam, bas itu dalam tempoh 2.4 jam. Sini kita akan ambil graf bas, iaitu graf OP. Kata kunci di sini adalah kadar perubahan laju ataupun pecutan, di mana kita akan ambil laju akhirnya di sini 100 ditolakkan dengan laju awalnya sifar dan kita bahagikan dengan masa. Masanya adalah 24. Jadi kita akan ambil 100 tolakkan dengan sifar, kita bahagikan dengan masa 2.4. Dan kita dapati bahawa kadar perubahan laju bagi bas tersebut adalah 41.67 km per jam. Seterusnya kita lihat soalan C. Diberi jumlah jarak yang dilalui oleh kereta itu dalam T jam adalah 138 km. Hitung nilai T. Kita lihat graf bagi kereta. Grafnya berbentuk trapezium. Kata kunci di sini adalah jarak, bermaksud kita akan mencari luas trapezium ataupun luas di bawah grafnya dan kita akan samakan dengan 138 km.
Jadi luas trapezium 1/2 darab hasil tambah 2 sisi selari di sini, iaitu O ke T ke S di sini adalah T. Kemudian satu lagi garis selari QR, iaitu 1/6. Dan kita darabkan dengan tingginya di sini adalah 60. Dan kita akan samakan dengan 138. Dan kita tekan kalkulator terus, dapati nilai T sama dengan 3. Baiklah, dari segi pemberian markahnya di sini, soalan A terdapat 1 markah, soalan B jalan kerja dan jawapan akhir 1 markah 1 markah, dan soalan C pula jalan kerja 1 markah dan jawapan akhirnya terdapat 1 lagi markah. Dan markah keseluruhan yang kita dapat di sini adalah sebanyak 5 markah. Jadi itu sajalah untuk video kita pada ini. Kita bertemu lagi dalam video yang akan datang dengan tajuk-tajuk yang lain pula. Teruskan menonton channel Ambil Tahu. Sekian, terima kasih.